Apabila kita bercakap mengenai ketagihan, ia membawa arti kepada kita keinginan kepada sesuatu yang tidak dapat ditahan dan dikawal oleh seseorang individu. Dan jika keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dia dapat memberi impak kepada seseorang individu sehingga seseorang tersebut hilang pertimbangan diri dan seolah-olah seseorang itu membawa arti hidupnya membosankan. Pada pandangan saya, ketagihan boleh dibahagikan kepada dua, yaitu positif dan negatif. Walau bagaimanapun, kebanyakan kita lebih cenderung melihat ketagihan ke arah yang negatif. Sebagai contoh, ketagihan merokok dan ketagihan tadi. Ketagihan ini boleh dianggap sebagai penyakit. Menurut pakar perunding psikologi sekolah klinikal Universiti Monash di Johor Bahru iaitu Dr. Sibakumar Turairajasingam, dalam artikel keluaran Cosmo, beliau ada menjelaskan bahawa ketagihan merupakan satu penyakit yang kronik yang selalunya akan sentiasa berulang, dan ini disebabkan oleh perubahan dalam struktur otak yang menyebabkan seseorang itu terlibat dalam ketagihan. Okey, jika kita lihat ketagihan dari sudut negatif, ianya disebabkan oleh mental individu itu sendiri dan bahan kimia yang terkandung dalam dadah dan rokok tersebut. Berdasarkan kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tembakau yang terdapat pada rokok tersebut mengandungi dadah nikotin yang menyebabkan individu itu ketagih, dan rokok menjadi satu kebiasaan terhadap mereka. Sebenarnya, perbuatan merokok ini adalah perbuatan yang tidak beretika. Hal ini kerana mereka tidak menunjukkan perbuatan yang baik pada golongan generasi muda yang akan datang. Bagi mereka yang beretika, mereka sudah pasti akan menunjukkan sikap dan nilai moral yang dapat dicontohi oleh orang lain. Bagi mereka yang tidak merokok, sudah pasti mereka melabelkan perbuatan merokok ini adalah perbuatan yang tidak beretika. Dan bagi mereka yang tidak merokok juga, sudah pasti mereka akan merasa tidak selesa dan muak dengan si rokok kerana kemungkinan mereka cuba mengelak daripada bau asap yang akan meresap kepada baju mereka. Dan yang paling penting sekali adalah mereka cuba mengelak bau asap yang boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan tubuh badan mereka. Bercakap mengenai ketagihan alkohol, ianya sangat berbeza dengan ketagihan-ketagihan yang lain. Ketagihan alkohol ini, dianya lebih bersifat kepada keinginan individu itu sendiri. Berbeza dengan ketagihan-ketagihan, contoh ketagihan merokok dengan ketagihan dadah. Kerana ketagihan merokok dengan dadah itu, dia disebabkan oleh bahan kimia, tapi tidak ketagihan alkohol.
Ketagihan dada merupakan gejala yang menyebabkan keruntuhan akhlak seseorang. Hal ini kerana dalam agama, pengambilan dada merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Individu yang mengambil dada ini akan merasakan diri mereka berada di dunia sendiri. Perbuatan ini menyebabkan individu itu lalai dan terus ketagih. Dada boleh didefinisikan sebagai apa-apa jual bahan kimia, asli atau tiruan, jika dimasukkan ke dalam badan manusia melalui suntikan, dimakan atau dihidung, yang mengubah suai fungsi seseorang secara fizikal dan mental. Menurut Akhbar Cosmo, simptom ketagihan pada media sosial diklasifikasikan pada satu bentuk ketagihan baru yang dinamakan sebagai Social Networking Site Addiction atau ketagihan laman rangkaian sosial. Ketagihan ini akan memberi implikasi yang teruk kepada psikologi dan emosi manusia. Ada beberapa bukti dari Akhbar mengatakan di mana dari sudut ketagihan sosial sudah menjadi kebiasaan remaja moden, tidak ketinggalan orang dewasa juga, menjadikan media sosial sebagai platform utama atau rutin seharian mereka. Apabila individu terlalu bergantung atau ketagihan media sosial yang menjurus pada masalah kesihatan mental seperti gangguan kompulsif, keterlaluan ataupun OCD, kemurungan, ketagihan judi dan alkohol, kegelisahan serta gangguan narsistik personality. Pada zaman yang serba moden ini, masalah ketagihan terhadap penggunaan alat-alat gadget seperti telefon bimbit, iPad dan sebagainya telah menjadi satu perkara yang hal ini tidak dapat disangkal lagi kerana negara kita, Malaysia merupakan negara ketiga tertinggi di Asia Pasifik dalam penggunaan telefon bimbit, iaitu melebihi negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Hal ini telah dibuktikan melalui laporan terbaru daripada firma kajian pengguna syarikat Netherlands, iaitu syarikat yang membuat kajian mengenai penggunaan di lebih daripada 100 buah negara untuk memberikan pandangan yang paling lengkap dan tabiat tren di seluruh dunia. Nomofobia adalah istilah yang digunakan oleh penyelidik di Britain pada tahun 2008 kepada mereka yang mengalami kemurungan maupun rasa gelisah sekiranya tidak mempunyai akses kepada telefon bimbit. Nomofobia adalah singkatan kepada No Mobile Phone Phobia. Golongan yang paling tinggi terdedah kepada nomofobia adalah remaja berumur 17 hingga 25 tahun. Ketagihan ini akan menyebabkan seseorang tidak pernah mematikan telefon bimbit mereka dan akan berasa panik sekiranya bateri pada telefon bimbit mereka telah habis.